Dia tanya kita balik, pasal apa kamu tak bela bangsa kamu? Saya jawab balik aja. Kenapa kita tidak menghargai sedikit kebaikan orang Melayu? Kubur kita banding dengan kubur mereka. Tuan-tuan tengok kubur siapa lebih besar, kubur siapa lebih tinggi. Dan dia buat kubur di mana? Bukan di kawasan dia, tapi kawasan orang Melayu. Ekonomi negara kita, tuan-tuan, kalau kita tak pergi kedai mereka, beli barang mereka, macam mana boleh 70% kekayaan berada di tangan mereka? Saya kata, tengoklah sedikit, hargai sedikit kebaikan orang Melayu. Hang dok cerita tadi tentang babi lari straight. Saya tak tahu, tuan-tuan. Tapi kecil-kecil dulu saya memang belah babi. Saya puas dok menung tadi dok cerita babi lari straight. Betul kan ni? Kita yang belah babi tak boleh cakap. Saya nak sebut, tuan-tuan ni, bapa saya buat kandang babi, bela babi di kampung orang Melayu, tuan-tuan. Orang Melayu tak kata apa pun. Saya nak ceritanya baiknya orang Melayu ni. Tu sebab bila saban kali saya bercakap ini, saban kali saya menulis ini, memanglah ada risiko, Ustaz. Sakit, tuan-tuan. Mulut cakap seronok lah. Tapi hati sakit ni. Nak cakap dengan mereka, nak terangkan pada mereka, cuba hargai sedikit kebaikan orang Melayu ni yang telah dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Islam menjadi anutan kita. Kalau ditakdirkan orang Melayu lagi ini tak masuk Islam, saya rasa dah lama ditendang keluar, tuan-tuan ni. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, negara kita menjadi berwarna-warni ni, berbilang kaum, disebabkan oleh kemudahan jalan laut ni, tuan-tuan. Sebab kita dipisahkan oleh lautan, betul tak, tuan-tuan, bukan? Kemudahan kapal jalan laut ini yang menjadikan orang singgah. Sehingga kan kita ni jadi berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama. Kalau tuan-tuan tengok dari segi sejarah penghijrahan ni, orang yang mendatang ke alam Melayu ni, paling ramai adalah orang Melayu menerima orang bukan Islam. Di Siam, sedikit ya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok di Siam, ada 3% dia orang Cina. Di Myanmar pun boleh katakan hampir tak ada orang tak singgah pun. Di Indonesia sikit, Filipina sikit. Yang paling ramainya negara kita ni, tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan tengok sejarahnya, kedatangan dia satu ketika sudah melebihi daripada orang Melayu. Kalau orang Melayu tak lawan ketika itu, kita tak tahu apa akan jadi kepada negara kita ni. Saya nak sebut gini, tuan-tuan. Dengan Islam lah hati orang Melayu jadi lembut, hati orang Melayu jadi baik, hati orang Melayu bersedia menerima tetamu. Sebab itu tuan-tuan tengok negara kita jadi macam ini ni, kita terima sekolah-sekolah mereka yang mendatangi alam Melayu ni. Kita sekolah Cina, sekolah Tamil dan sebagainya. Tuan-tuan perhatikan tu. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan, inilah kebaikan kita ini yang mesti dihargai oleh mereka. Tapi tuan-tuan nampak, makin kita banyak bercakap, makin tuan-tuan nak perkenalkan jawi yang saya cakap tadi, daripada 6 muka pergi 3 muka, daripada 3 muka nak ambil tak apa, tak ambil tak apa. Semua ni punca dia sebabkan kita tak ada kekuatan. Nah, kita duk pandang Palestin jauh-jauh pasal apa? Tuan-tuan tengok pulau tu. Pulau tu, tuan-tuan, nak cerita dari sejarahnya, kepunyaan Sultan Kedah. Rakyat Sultan sudah menapak di pulau sebelum Francis Wright datang lagi. Pasal apa pulau tu jadi macam ni sekarang ni? Tuan-tuan jual tanah dia. Ni Cina ni mula marah ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dulu di Pulau Pinang, berapa banyak tanah orang Melayu. Bukan Pulau Pinang seberang ni, pulau tu. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan perempuan ni, kalau perangai kita terus macam ni, jual tanah rezerv hilang, tuan-tuan tanggung dosa ini. Apa benda yang perlu kita buat ni? Supaya kita dapat bina balik kekuatan pada masa dahulu ni. Saya nak sebut, tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih lagi melihat sesama kita, sesama Melayu ni, sesama sedara ni sebagai musuh, tuan-tuan boleh berbaik dengan orang bukan Islam, tapi tuan-tuan tak boleh baik sesama kita ni. Kalau perangai itu masih ada, saya tidak yakin kita boleh capai apa yang kita nak pada malam ini. Berbuih mulut macam mana pun cerita, kalau kesedaran itu tak ada, tuan-tuan tengoklah apa akan jadi pada masyarakat anak-anak bangsa kita pada masa akan datang. Kedua, saya nak minta tuan-tuan ni, apatah lagi tuan-tuan tinggal di Pulau Pinang ni, tuan-tuan nampak sendiri apa yang berlaku ni. Ya? Tuan-tuan boleh lihat sendiri.
di depan mata tuan-tuan ini. Dan di pulau itu tidak mustahil jadi Singapura. Melihat kepada keadaan hari ini, tuan-tuan, saya nak sebut ini, tidak mustahil kita akan kehilangan pulau yang seterusnya. Setelah kita hilang Singapura, nak sebut, nanti sebut panjang-panjang tak boleh juga. Dia kadang-kadang kena sebut juga. Kalau tuan-tuan nak mengulangi lagi peristiwa yang telah berlalu ni, tidak mahu jadikan ia sebagai satu pengajaran, sebagaimana Allah sebut, fa'tabiru ya ulil absar. Allah kata, Allah beri amaran kepada kita. Ambil pengajaran daripada peristiwa sejarah yang telah berlalu. Kalau tuan-tuan tak ambil iktibar juga, tuan-tuan biar macam tu aja, tuan-tuan tahu itu masalah, tuan-tuan tak cuba selesaikan, tuan-tuan